السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya. Kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab keberkatan, maknanya keberkatan daripada amalan, keberkatan dan kebaikan daripada amalan saleh. Jadi pagi ini insya-Allah kita menyambung lagi berkenaan dengan tajuk asbab tahsilil barakat. Masih lagi dalam tajuk sebab-sebab menghasilkan keberkatan ataupun sebab-sebab terhasilnya keberkatan. Jadi keberkatan ni kita dah tahulah maknanya, iaitu penambahan pada kebaikan. Yang mana pada mulanya hari itu yang pertamanya kita dah sebut, kita ulang sikit secara ringkas, iaitu keberkatan, keimanan dan ketakwaan. Pada keimanan, pada ketakwaan itu ada keberkatan. Jadi apakah dia keberkatan, keimanan dan keberkatan ketakwaan itu? Jadi kita dah sebut hari itu, dia di antara keberkatan keimanan maknanya di situ ada pengharaman harta orang-orang beriman dan darahnya. Maksudnya harta orang beriman tidak boleh diambil sesuka hati oleh orang lain. Begitu juga darah orang beriman tidak boleh ditumpahkan sesuka hati oleh siapapun, kan? Kemudian yang kita sebut dulu, terdapat pahala yang sangat besar untuk orang-orang beriman. Jadi di antara sebab keberkatan iman, di antara keberkatan iman itu, orang beriman akan memperolehi pahala yang amat besar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi orang beriman dia akan dapat kerehatan anggota ataupun kerehatan jiwa, rahatul bal, ya kan? Dan ketenangan jiwa. Itu adalah hasil dari keberkatan iman. Apabila kita rasa jiwa kita tenang, kan? Lapang, bahagia, itu adalah hasil daripada berkatnya iman tadi, keberkatan iman. Kemudian juga keberkatan iman itu dia akan menghilangkan rasa duka, kan? Dia panggil kashfu al-kurabi, hilangnya rasa duka dan hilangnya rasa payah, rasa resah, gelisah, rasa payah, semua itu akan pergi hilang macam tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada keimanan dalam diri. Kemudian kita sebut lagi dulu, iman itu maknanya kan adalah sesuatu ataupun perkara yang paling berat di atas timbangan. Timbangan ini al-mizan pada hari kiamat, yang paling berat daripada segalanya adalah iman. Keimanan itu adalah yang terberat lah. Kemudian yang kita sebut lagi apa dia? Pengampunan dosa yang kita akan baca hari ini, kita cerita hari ini berkenaan maghfiratuz dzunub min barakatil iman. Jadi antara keberkatan iman adalah pengampunan dosa. Bila kita berimannya, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita sambung pada hari ataupun pada pagi ini. Kita lihat ya, kata Syekh di sini, hafizahullah taala, di sini saya ada bentangkan dia punya buku dia dalam bahasa Arab. Jadi maknanya bolehlah belajar bahasa Arab sambil-sambil kan. Sambil-sambil lewat. Kita boleh belajar bahasa Arab. Saya cuba baca, kemudian kita cuba terjemahkan, kita uraikan, dan cuba kita hayati dan fahamkanlah. Di sini kata Syekh di sini, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi semua orang kenal lah. Kalau kita orang yang belajar ni, kita kenal lah, ya kan? Iaitu sahabat Nabi lah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, qala, dia berkata lah. Apa dia kata?
Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, ma min nafsin tamutu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mati, tidak ada satu nyawa pun yang meninggal, yang mati, tidak ada satu orang pun yang mati, wa hiya tashhadu an la ilaha illallah, kan? Sedangkan dia menyaksikan tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah, yarji'u dhalika ila qalbin muqinin, yang mana ucapan dia itu mana diucapkan dengan rasa keyakinan yang amat sangatlah, kan? Hati dia yang amat yakin bahawa tiada Tuhan yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia cakap dengan hati yang yakin, apa dia dapat? Illa ghafarallahu laha, melainkan Allah Ta'ala akan ampunkan bagi jiwa itu, Allah akan ampunkan bagi individu itu. Jadi maknanya di antara sebab menghasilkan keampunan daripada Allah Ta'ala adalah keimanan. Beriman itu sendiri akan dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi mana orang yang melakukan dosa-dosa, dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dosa-dosa dia akan terampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada hati yang yakinlah. Baik, seterusnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu, juga daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah, yaqulullahu azza wa jalla, ini hadis qudsi. Kata Nabi, kata Allah. Nabi SAW meriwayatkan terus daripada Allah azza wa jalla. Hadis qudsi. Kan? Jadi Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha agung, telah berkata, man ja'a bil hasanati, siapa yang mendatangkan dengan satu amalan kebaikan. Man, mana siapalah, kan? Man jaa, yang dia itu datang, dia itu bawa, kan? Melakukan, boleh terjemah macam-macam lah. Bil hasanati, dengan satu kebaikan, dia buat satu kebaikan je. Dia baca satu huruf daripada Al-Quran, kan? Bila baca satu kata huruf tu, satu perkataan Al-Quran, dia pun terlena, mengantuk yang amat sangat, kan? Alhamdulillah, lena. Alhamdulillah ataupun lena, mengantuk yang amat sangat. Macam kita di pagi Ramadan ni kan, kita diserang mengantuk lah. Sebab malam tadi mungkin kita berjaga, kan? Kita bersahur, mungkin tadarus Quran, macam-macam kan aktiviti Ramadan ni kan. Maknanya sebab kita faham, kita tahu bahawa Ramadan ni tetamu yang bukan dia selamanya bersama kita. Dia setahun sekali je datang. Dalam setahun tu sebulan, tak lama pun, kan? Jadi kalau kita tak ambil, maknanya betul-betul kita tak ambil, orang dapat ambil perhatian dan penghayatan, maka kita akan terlepas begitu sajalah, kan? Kelebihan ataupun fadilat bulan Ramadan ni. Jadi di waktu pagi kita mengantuk, tersengguk kan. Yang pentingnya insya-Allah lah, kalau ustaz cakap, kalau ada yang di hadapan yang mendengar, mungkin dia boleh terlena dan sebagainya. Ustaz tak boleh lena sebab ustaz cakap. Tapi bimbang jugalah kalau ustaz mengantuk yang amat sangat, ustaz cakap pula dia pergi melalut ke sana ke sini kan. Bimbanglah. Takut cakap benda yang tak perlu kita cakap kan. Jadi cakap dalam mimpi yang macam tu. Kita mohon Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk mendengar dan menyampaikan ilmu, insya-Allah. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha, siapa yang mendatangkan dengan satu amalan kebaikan. Satu amalan kebaikan, apa dia? Tak boleh nak ceritalah, banyak sangat kan, tak terceritalah. Baca Quran ke, selawat ke, istighfar ke, sedekah ke, suruh kepada kebaikan ke, larang daripada kemungkaran ke, macam-macam, kan? Bantu kawan ke apa ke, tak kisah. Kalau kita buat satu kebaikan, maka Allah akan bagi dekat kita 10 kali ganda seperti kebaikan yang kita buat tu, seperti pahala kebaikan yang kita buat itu. Ya? Kita ucap subhanallah kan, alhamdulillah kan, dapat 10.
Bukan takat 10 saja. Allah kata wa azidu, dan aku akan tambah lagi. Allah kata, Masya Allah, Allah ni maha kaya. Kan? Jadi kita kena kenal Allah Ta'ala lah. Jadi nak kenal Allah Ta'ala, kena belajar lah tentang asma Allah Ta'ala wa sifatih, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidak kenal maka tidak cinta. Bila kenal betul-betul dengan sebenar-benar kenal, maka kita akan melaksanakan segala kehendak Tuhan dan segala apa yang Tuhan redha itu dengan sepenuh hati kita lah. Dengan kerelaan dan sepenuh hati kita. Dan bukan kerana terpaksa. Kita buat bukan kerana beribadat, bukan kerana terpaksa, tapi beribadat kerana cinta. Oh, kalau dapat yang itu, Masya Allah. Kan? Tapi kena mujahadah lah. Kena jihad lah. Dia tak akan mari macam tu saja. Kan? Dia kena jihad. Perasaan cinta itu, perasaan beribadat kerana cinta itu dia tak datang macam tu. Dia kena jihad. Jihad ni apa? Jihad ni kita kena paksa jiwa. Kan kita kena beri tekanan kepada jiwa kita. Kena bagi motivasi pada jiwa kita. Kan? Kita kena lunakkan jiwa kita yang kalau dia keras, lebih keras daripada batu. Thumma qasad qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Allah Ta'ala kata, thumma qasad qulubukum, kemudian hati kamu jadi keras. Jiwa kamu jadi keras. Jadi kita nak buat macam mana? Kita kena jihad untuk lunakkan jiwa kita. Jihad ni macam mana? Kita paksa dia untuk bangun solat, untuk istighfar, untuk berdoa. Kan? Kita kena buat macam tu, kena jihad. Maksudnya tak boleh manjakan jiwa kita ni. Tak boleh jauh. Kita nak manjakan dia, nak ikut dia, akhirnya dia akan membinasakan kita. Begitu. Baik. Ini Allah Ta'ala kata wa azidu di sini, kan? Aku akan tambah lagi. Ini aku tambah lagi. Wa azidu. Ini saya buat. Akan saya buat garisan ni. Kan? Baik. Okey. Baik. Wa man jaa bisayyi'ati. Wa man, dan siapa? Jaa, dia datangkan, dia buat, dia membawa bisayyi'ati, dengan satu dosa. Dia buat satu dosa. Kan di sini. Fajaza'uhu, maka jaza'uhu, balasannya. Apa dia balasannya? Ini dia. Sayyi'atun mithluha. Dosa sepertinya. Tengok kan Allah Ta'ala ni. Masya Allah. Dan subhanallah. Tengok kan? Jadi Allah Ta'ala ni, dia balas kepada kita dosa satu sama satu. Satu sama satu. Tapi kalau baik, 1 sama 10 dan tambah lagi. Au aghfiru, Masya Allah. Au aghfiru, ataupun aku akan ampunkan dia, Allah kata. Au ni kita tahulah, au ni mana dia? Atau. Aghfiru, aku ampunkan dia. Sama ada aku nak bagi satu dosa atau aku tak bagi dosa, aku ampun. Bagaimana rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ialah di antara rahmat Tuhan pada kita adalah Allah beri kepada kita bulan ini hadiah. Allah hadiahkan kepada kita bulan ini, iaitu bulan Ramadan. Yang kan, sesiapa yang diharamkan kebaikan padanya, maka dia akan diharamkan daripada kebaikan seluruhnya. Kan? Itulah keadaan dia. Jadi kita itulah. Mana ada kawan-kawan kita yang tak sempat nak sampai Ramadan kan. Sebelum Ramadan dah meninggal dunia. Tak dapatlah mereka nak menikmati Ramadan macam kita menikmati Ramadan hari ini. Dan kita pun tak tahu besok adakah kita akan masih lagi bersama dengan Ramadan ini. Tak tahu. Mungkin kita mati bila kita tak tahu kan. Itulah dia. Jadi selama umur kita masih ada, kita berlumbalah. Kita bersegera untuk melakukan segala kebaikan dan amalan salih. Wa man taqarraba minni shibran, dan barang siapa, wa man, dan barang siapa taqarraba, mendekatkan apa? Mendekatkan dirinya, minni, dari aku, shibran, sejengkal. Maksudnya kita apa maksud kita mendekatkan diri kita pada Allah dengan sejengkal? Maksudnya kita beribadat dengan ibadat yang sangat sikit. Kan?
Contohnya kita sebut astagfirullah. Satu perkataan dia. Ya. Ataupun kita tengok ada sampah, kita ambil sampah, kita buang dalam tong sampah tadi kan. Jadi maknanya untuk jaga kebersihan. Jadi maknanya kita buat sikit je kebaikan. Shibra ni sejengkal, jadi dia simbolik kepada amalan kebajikan yang sedikit. Sedekah mungkin 50 sen. Pergi masjid, duit ada 5,000, bubuh lampu tabung tu RM1. Kan? Saya bubuh RM1 sebab masjid dah kaya. Yang 5,000 lagi, 5,000 lagi nak bagi pada tengok siapa-siapa yang miskin, yang susah bagi. Sebab mentaliti kita kira kita nak kayakan masjid dah. Padahal masjid dah kaya pun. Macam-macam program pula buat bukan program sunnah pula, program bid'ah pula. Kan? Jadi mana duit yang kita bagi tu dia membuat program bid'ah. Alah, kecewa. Jadi untuk tidak macam tu kita pergi cari orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan tadi. Kita pun hulurkan kepada dia. Kenapa? Kerana masjid dah tak perlulah bantuan kita, kerana masjid sudah kaya. Begitu. Baik. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal amalan kebajikan yang sedikit, maksudnya Allah kata apa? Taqarrabtu minhu zira'an. Aku akan dekatkan diriku padanya sehasta. Sejengkal dapat sehasta. Sehasta. Ya kan? Baik. Maksudnya buat amalan sedikit, Allah Ta'ala bagi pahala berganda-ganda. Allah bagi keampunan lagi. Kalau buat dosa pula, Allah tulis satu yang dosa. Dan kalau Allah menghendaki, dan Allah itu Maha Pengampun Penyayang, Allah kata atau aku akan ampunkan dia dengan dosa yang dia buat. Walaupun dia tak minta. Masya Allah. Begitu. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا. Barang siapa yang mendekatkan dirinya padaku sehasta. Dan dia buat amalan kebaikan lebih sikit lah. Ya, banyak sikit daripada orang pertama tadi. Dekatkan diri daripada Allah Ta'ala kan. Bangun qiyamul lail, ambil wudu, solat 2 rakaat. Kemudian baca Al-Quran, istighfar, berselawat kepada Nabi SAW. Lepas tu ngantuk tidur balik. Ya, sikit dia buat sikit ya. Sahasta. Maka Allah kata apa? Taqarrabtu minhu ba'an. Aku akan dekatkan diriku kepadanya dengan sedepah. Allah bagi lagi, limpahkan kurniaan nikmatnya ke atas kita. Sebab keimanan kita kan. Walaupun kita kata amalan kita yang tak banyak tadi, Allah dah janji walau anna ahlal qura amanu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Okay? Jadi kalaulah ahli perkampungan itu mereka beriman, yang iman dengan amal soleh sekali lah. Iman dengan amal soleh tak boleh dipisahkan. Gitu. Kami akan bukakan segala keberkatan langit dan bumi untuknya. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Itu maka Allah siksa kita lah. Gitu. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan amalan yang agak-agak lah, maksudnya lebih banyak daripada yang biasa, maka Allah kata aku dekatkan, aku limpahkan lagi limpahan kurniaan yang begitu besar kepadanya. Gitu. Wa man atani yamshi, siapa yang datang bertemu dengan aku dalam keadaan berjalan, Allah kata. Ataituhu harwalatan, aku datang kepadanya dalam keadaan berlari. Itu Allah Ta'ala nak bagi kita faham. Masa berlari macam mana? Agar Allah akan segera kabulkan segala permintaan dan permohonan kita. Walaupun kita tak buat kebaikan macam mana pun. وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada, barang siapa yang bertemu dengan aku di akhirat nanti, dia mati kemudian dibangkitkan, dia membawa sepenuh bumi dosa. Dosa dia banyak. Sepenuh bumi. La yushriku bi syai'an. Tapi dia tidak menyekutukan aku dengan suatu pun. Dia mentauhidkan aku dan mengesahkan aku. Tapi dia buat dosa maksiat. Laqituhu bimithliha maghfiratan. Aku akan bertemu dengannya juga seperti sepenuh bumi juga pengampunan. Innallaha ghafurur rahim. Inilah dia
Maknanya tafsir bagi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita wajib mengesakannya dan mengagungkannya. Baik, ini hadis dia. Kemudian hadis seterusnya wa an Anasin, dan daripada Anas yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini juga hadis qudsi. Nabi ambil riwayat terus daripada Allah Ta'ala tanpa perantaraan Jibril. Kata Allah Ta'ala, ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajawtani, sesungguhnya engkau selama engkau menyeru aku, Allah kata, selama engkau menyeru aku, memanggilku. Doa mana dia seru, dakwah seru, panggil. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Kan? Memanggil-manggil Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar. Warajawtani, dan engkau mengharapkan padaku. Kita memanggil Allah dan kita mengharap Allah akan kabulkan permintaan dan hajat kita, kehendak kita. Mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan. Kita panggil Allah, kita harapkan keampunan daripada Allah. Ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allah kata, aku akan ampunkan untuk engkau. Ghafartu, yakni tu ni aku lah. Aku akan ampunkan laka bagi engkau. Ala ma kana fika, atas apa yang ada pada engkau daripada dosa-dosamu yang kau telah buat. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Aku tak kisah, aku tak peduli. Siapa nak kata apa, orang nak kata apa, aku tak peduli. Siapa suka, siapa tak suka, aku tak peduli. Kalau aku nak ampunkan orang tu, aku ampunkan, Tuhan kata. Aku peduli apa? Itu maksudnya wala ubali, dan aku tidak peduli. Aku tak kisah. Hamba aku datang kepada aku, maksud dia, kan, dengan membawa dosa-dosa yang amat banyak, kemudian dia tidak menyentuhkan aku clearkan dosa dia, aku tak peduli. Aku bagi pada dia keampunan. Ya? Jadi ikut suka Tuhan lah. Jadi orang ni Allah bagi keampunan, orang ni Allah tak bagi keampunan. Pasal apa? Pasal ikut suka dia. Ikut suka Allah Ta'ala. Kita ni hamba. Allah Ta'ala ni Tuhan. Dia maha berkuasa. Dia buat apa yang dia nak buat. Tapi kita tahu Allah Ghafurun, Allah Rahimun, Allah Latifun bi'ibadihi, Allah Khabirun. Kan? Itu dia. Ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka law balaghat dhunubuka anana as-samai. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau, law balaghta dhunubuk, kalaulah dosa engkau ni sampai mana? Kalaulah dosa-dosamu, zunub, perkataan jamak bagi zambun, sampai mana? Ananas samai. Kalau dosa engkau sampai setinggi langit, ya Allah. Kalau dosa kita ni bertimbun sampai ke langit sana. Thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun padaku. Dah buat dosa banyak, dia minta ampun padaku. Allah Ta'ala kata, Tuhan ambil kisah lah. Allah kata, Allah ambil kisah. Ghafartu laka wala ubali, nescaya aku ampunkan bagimu. Allah ampunkan hamba-hamba pendosa ni, bukan Tuhan ada rugi apa. Tak ada.
Bukan Tuhan ada ambil untung apa. Tak ada. Tak ada untung, tak ada rugi bagi Allah Ta'ala. Untung dan rugi itu kembali kepada hamba. Kerana hamba itu yang berhajat kepada keuntungan. Dan minta jauh daripada kerugian. Allah tak ambil untung rugi. Ya ibna Adam, hai anak Adam, innaka law laqitani, sungguhnya engkau, kalau engkau bertemu denganku nanti, bila? Di hari kiamat. Biqurabil ardi khataya, dengan membawa sepenuh bumi kesalahan. Khataya, kesalahan. Thumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku nanti. La tusyriku bi syai'a, engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu pun semasa di dunia. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, nasi aku akan datang bertemu dengan engkau dengan sepenuh bumi pengampunan. Itu dia. Iman tu maksudnya di situ ada maghfirah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada maghfiratuz dzunub. Itu keberkatan iman. Keampunan daripada segala dosa. Jadi Allah Ta'ala begitu merahmati hamba-hambanya. Kan? Allah tunggu hamba ni angkat tangan minta ya Tuhan lah bagi. Allah tunggu hamba ni kan menyeru, memohon, dia dah bagi. Aina sa'il, di mana orang yang meminta, fa'ujib, aku nak perkenankan, Allah kata. Kemudian seterusnya al-mu'minun, ini orang-orang yang beriman. Ini keberkatan iman ni. Orang-orang beriman syufa'a'u fid dunya wal akhirati, mereka adalah kan pemberi syafaat di dunia dan di akhirat. Maknanya Allah beri kepada mereka kelebihan untuk memberi syafaat, memberi recommend di dunia dan di akhirat. Wa hum as'adun nasi, mereka lah manusia yang paling bahagia. As'ad, yang paling bahagia. Nas daripada kalangan manusia. Bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita orang yang paling bahagia, kan? Orang beriman orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, an Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu mata ibnun lahu biqadidin aw bi'asafan, faqala ya Quraib unzur ma ijtama'a lahu minan nas, qala fakharajtu fa idha nasun qad ijtama'u lahu فأخبرته فقال تقول لهم 40؟ قال نعم. فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Mana dia? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa mati seorang anak laki-laki dia, meninggal di tempat yang bernama Qadid ataupun di Asafan, nama tempat. Maka dia berkata kepada budak suruhan dia, ya Quraib, hai Quraib, lihatlah majtama'a lahum minan nas, berapa ramai orang yang telah berkumpul untuk solat jenazah dia. Qala, kata Quraib, fa kharajtu, maka aku pun keluarlah tengok. Fa idza nasun qad ijtama'u lahu, tiba-tiba aku melihat ramai orang yang berkumpul untuk solat jenazah. Fa akhbartuhu, maka aku pun beritahulah kepada Abdullah bin Abbas. Fa qala,
Maka dia kata, taquluhum, engkau bagi tahu mereka itu 40 orang. Kau kata dia 40 orang? Ya. Qala na'am, dia kata ya 40 orang. Qala akhrijuhu, keluarkan jenazah dia. Keluarkan jenazah dia. Fa inni, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang lelaki Muslim yang mati lalu berdiri solat di atas jenazahnya oleh 40 orang lelaki yang mereka itu tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Mereka Allah akan berikan kepada mereka peluang memohon syafaat kepada Allah Ta'ala untuk si mati tersebut. Tengok. Jadi itulah dia sebagai rahmat, kasih sayang kita kepada kawan-kawan kita, kepada saudara mara kita yang telah meninggal dunia, dan mereka itu untuk disolatkan. Maka pergilah kita tadi, ya kan? Pergilah untuk mendoakannya, solat ke atas jenazahnya, supaya apa? Dia tu dapat syafaat daripada doa kita. Kan? Kerana kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Kita tidak meminta kepada Nabi SAW, kita tidak minta kepada orang soleh, kita tidak minta kepada orang dalam kubur. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Dan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Jadi kita orang yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala, bila kita berdoa, kan, supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada si mati itu, maka doa kita dimakbulkan. Kalau kita 40 orang, semua kita berdoa supaya Allah ampunkan dia, maka Allah akan ampunkan si mati itu. Jadi begitulah, sebagai tanda kesian kita kepada sahabat-sahabat kita. Kalau kawan kita beritahu ada saudara dia meninggal, kalau kita ada ke lapangan, pergilah dengan tujuan untuk apa? Untuk kita mendoakan si mati tersebut, solat jenazah ke atas jenazahnya. Ataupun kalau kita tak mampu pergi, kita berdoa bi zahril ghaib, doa di belakang dia, kerana doa di belakang itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Doa bi zahril ghaib, kawan kita tak tahu pun kita doakan untuk dia. Kan kita teringat, kita solat malam, dia teringat kawan kita tadi kan dalam keadaan kesusahan, dia beritahu dia ada masalah keluarga, apa salahnya kita doakan untuk dia? Ya Allah, sebut nama kawan kita. Kan kau maha mengetahui bahawa hamba-Mu si fulan, dia sedang menghadapi masalah sekian-sekian, maka kau hilangkanlah masalahnya, kau ampunkanlah dosa dia, kau berilah kelapangan kepadanya, berilah taufik dan hidayah-Mu kepadanya. Maka doa kita akan diaminkan oleh malaikat, dan amin, malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli, walaka bimithlin, amin, dan untuk engkau pun seperti itu. Ini doa bizahril ghaib, kan, yang sangat baiklah. Begitu. Orang lain tak tahu pun kita mendoakan untuk kawan-kawan kita, kan. Tiba-tiba doa kita sampai, dan untuk kita pun kelebihan itu akan datanglah. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qal, daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'duhum fi ba'din fayatuna Adam fayaqulun, apabila adalah hari kiamat, idza kana yaumul qiyamati, apabila pada hari kiamat kelak, ma jannasu ba'duhum fi ba'd, maka manusia ni berhimpun, berkerumun, bertemu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, berbincang-bincang. Maja, kan, maja ni berombak-ombak, maja yamuju, al-mauj, mauj ni ombak. Jadi ombakkan manusia sebahagian mereka pada sebahagian yang lain tadi, maknanya duduk bersemang-semang, berbincang, beritahu, cerita, kan, fayatu, sehingga adalah hadis sebut bahawa kita ni, kan, tidakkah kamu semua lihat keadaan kita hari ini, kan, dah lama dah kita di mahsyar ni, dan tidakkah kita mau pergi kepada seorang Nabi supaya Nabi ni berdoa minta kepada Allah, kan, supaya percepatkan hisab, biarlah ahli syurga masuk ke dalam syurga, biarlah ahli neraka masuk dalam neraka. Fayatuna Adam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Yan, fayaqulun, maka mereka berkata, ya Adam, ala tara ma nahnu fih, ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadayhi, اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. Hai Adam, kaulah bapa manusia,
Ya Allah ciptakan engkau dengan dua tangannya. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat keadaan kami hari ini? Mana manusia semua cakap macam tu. Berjumpa Nabi Adam alaihissalam. Ishfa' lana ila rabbika. Mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Fayaqulu, maka kata Adam alaihissalam, meminta uzur. Maknanya menjelaskan keuzuran dia. Kan, menjelaskan ketidakahlian dia dalam perkara tersebut. Lastu laha, aku bukan ahlinya. Aku bukanlah yang akan memberi syafaat. Aku tak boleh, kata Adam. Walakin alaikum bi Ibrahim, akan tetapi pergilah kamu semua bertemu dengan Ibrahim al-Khalil, Khalilullah. Fa innahu Khalilur Rahman. Pergilah kepada Ibrahim kerana sesungguhnya dia adalah kekasih Ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim, maka mereka semua mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu lastu laha, kata Nabi Ibrahim, aku bukan ahlinya, aku tak boleh. Ya? Walakin alaikum bi Musa, akan tetapi kamu semua pergilah jumpa dengan Musa alaihissalam. Fa innahu kalimullah, maka mereka manusia semua pergilah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka minta supaya Nabi Musa ni berdoa, minta syafaat kepada Allah. Okay? Kemudian fayaqulu lastu laha, maka Nabi Musa kata, aku bukan ahlinya, aku tak boleh. Walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah. Okay? Maka pergilah kamu semua, Nabi Musa kata, aku bukan ahlinya, pergilah kamu semua kepada Isa, kerana Isa itu adalah ruh yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam rahim ibunya, iaitu Maryam. Wa kalimatuhu, dan kalimah Allah Ta'ala, fayatuna Isa, maka mereka semua mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Fayaqulu lastu laha, Nabi Isa kata, aku bukan ahlinya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi pergilah kamu semua berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi, maka mereka semua mendatangiku. Maka manusia semua tadi mendatangiku. Fa'aqulu, maka aku pun menjawab, ana laha, akulah ahlinya, akulah orangnya. Fa'asta'zinu ala rabbi, maka aku akan minta izin kepada Tuhanku. Fayu'zanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu, maka Allah Ta'ala izinkan bagiku, dan Allah Ta'ala ilhamkan kepadaku cara-cara memuji Allah Ta'ala, ya kan? Kalimah-kalimah untuk memuji Allah Ta'ala di waktu itu. La tahduruni al-ana, yang mana kalimah-kalimah itu aku tak tahu sekarang. Sekarang aku tak tahu. Kalimah itu belum sampai pada aku lagi. Kalimah-kalimah cara nak memuji Allah. Adapun kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita nak puji Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kan? Jadi memang diajar oleh Nabi SAW kepada kita, kan, cara untuk memuji dan mensuci dan mengagungkan Allah. Okay? Jadi Nabi kita, la tahdurunil an, sekarang aku tak tahu lagi. Perkataan tu belum diilhamkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Nanti di mahsyar nanti perkataan itu akan Allah ilhamkan, wahyukan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengucapkan mahamid itu, segala pujian-pujian yang Allah ajarkan. Jadi nak puji Allah pun Allah ajar. Kita bukan boleh reka sendiri. Agama Tuhan ni satu reka, maknanya dia ni bahaya lah. Jadi ahli-ahli bid'ah ni dia pun tak fikir benda ni. Dia pun seronok mereka ibadat-ibadat kan, yang tak diajar oleh Nabi SAW. Semata-mata ambil dalil umum dipakhususkan. Contohnya zikir, apa salahnya zikir kan? Al-Quran sebut banyak Allah, Allah kan. Wazkurullaha zikran katsira, sebutlah nama Allah Ta'ala banyak-banyak. Sebut Allah, Allah, Allah lah. Macam tu dia faham Quran ikut kepala otak dia sendiri. Padahal bukan macam tu faham dia. Faham dia adalah tafsiran daripada ajaran Nabi SAW. Macam mana Nabi ajar kita zikir? Itulah dia tafsirannya.
Bukan disebut Allah, Allah, Allah. Lebih parah lagi. Hu, 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 hu. Kan? Hu, 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 hu. Sakit bakit melompat menari pula. Gitu. Ini sangat parah lah. Hak sunnah tak nak ikut. Hak kepala akal ni pada nak ikut sendiri. Ini bahaya. Bila kita cakap, dia kata kita, label kita macam-macam lah. Label tu tak boleh lupa lah. Kemudian, fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka aku memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian itu. Wa akhir lahu sajidan, kata Nabi, dan aku akan sujud kepada Allah Ta'ala. Aku akan sujud kepada Allah Ta'ala waktu itu. Nabi cerita di dunia ni. Di mana Nabi cerita kepada para sahabat, dan sahabat nak cerita macam mana kat kita. Kan? Jadi begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, ya Muhammadu, hai Muhammad SAW, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, wa qul tusma'u, cakaplah, percakapanmu akan didengar, percakapanmu akan didengari, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi permintaanmu, washfa', dan berilah syafaat, tusyaffa'u, engkau akan diberikan tugas untuk memberi syafaat. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, ya Rabbi, hai Tuhanku, ummati, umatku. Tu dia. Okay? Ketika itu Nabi akan kata ummati, umatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaliq, pergilah. Fa'akhrij man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min imanin. Mithqalu sya'iratin min imanin. Allah kata, pergilah dan keluarkanlah daripada neraka, daripada siksaan, daripada kumpulan ahli neraka, mereka yang ada sebesar biji gandum atau biji sawi daripada keimanan tadi. Kan? Yang ada iman, keluarkan. Fa'antaliqu, maka aku pun pergi. Fa'af'alu, kemudian aku pun buatlah apa yang Tuhan suruh buat tadi. Aku keluarkan mereka yang ada sebesar zarah iman tadi, keluarkan. Thumma a'udu, kemudian aku kembali menjumpa Tuhan. Fa'ahmaduhu, maka aku pun memujinya bitilkal mahamidi, dengan pujian-pujian yang Tuhan ajarkan pada aku itu, waktu itu. Wa akhiru lahu sajidan, maka aku sujud lagi. Fayuqalu, maka dikatakan, ya Muhammadu, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, wa qul tusma'u, dan cakaplah, percakapanmu akan didengari, wasal tu'tah, dan permintaanmu akan diberi, washfa' tusyaffa'u, dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat, tugas memberi syafaat. Faqulu ya Rabbi ummati. Maka Nabi pun kata, Tuhanku, umatku. Fayuqalu intaliq, pergilah. Dikatakan kepadaku, pergilah. Fa'akhrij man kana fi qalbihi mithqala dharratin aw khardalatin min iman. Pergilah, maka keluarkanlah sesiapa yang dalam hatinya ada kana fi qalbihi mithqalu, seberat darah, kan? Ataupun seberat kita sesuatu yang paling kecil lah daripada keimanan. Fa'antaliqu fa'af'alu, maka aku pun pergi, maka aku buatlah apa yang telah disuruh oleh Tuhan tadi. Fa'af'alu thumma a'udu, kemudian aku kembali. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka aku puji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang Tuhan ajarkan itu. Wa akhirru, dan aku sujud lahu baginya, sajidan, yang keadaan aku sujud, maka aku pun sujudlah. Fayuqalu ya Muhammadu, maka dikatakan kepadaku, hai Muhammad, irfa' ra'saka wa qul tusma' wa sal tu'tah. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, kan, cakaplah, cakapanmu akan didengari dan permintaanmu akan dimakbulkan.
Wasfa' tu syafaat, mintalah syafaat, Engkau akan memberi syafaat. Fa aqulu ya Rabbi ummati ummati, aku kata, hai Tuhan umatku umatku. Fa yuqalu intaliq, maka dikatakan pergilah, maka keluarkanlah mereka yang adalah hatinya adna mithqala habbatin, yang paling kecil iman, yang paling kecil sekali daripada keimanan. Fa akhrijhu minan nar, keluarkanlah dia daripada neraka. Fa antaliqu fa af'alu thumma a'udu ar-rabi'ata, maka aku pun pergilah, maka aku buatlah apa yang Tuhan suruh tadi, maka aku kembali kali yang keempat. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamidi, aku puji Allah Ta'ala dengan segala pujian yang diajarkan pada aku waktu itu. Wa akhiru lahu sajid, aku pun jatuh sujud, aku pun sujud. Fayuqalu, maka dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka, ya Muhammad angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', cakaplah, pendengaran cakapmu akan didengari. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan dimakbulkan permintaanmu. Wasfa' tu syafa', mintalah syafaat, engkau akan memberi syafaat. Fa aqulu ya Rabbi, aku pun berkata, hai Tuhanku, i'zan li, berilah izin padaku, fi man qala la ilaha illallah, pada mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Qala laysa dhalika laka, kata Allah Ta'ala, itu bukan untukmu, itu bukan untukmu. Walakin wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna man minha man qala la ilaha illallah. Allah kata itu bukan hakmu, akan tetapi demi keperkasaanku, demi ketinggianku, Allah kata. Walakin wa izzati, akan tetapi demi ketinggianku, wa jalali, dan keagunganku, wa kibriyai, dan kebesaranku, wa azamati, dan keagunganku, la ukhrijan, sesungguhnya pasti aku akan keluarkan minha, dari neraka itu, darinya, dari neraka itu, man qala la ilaha illallah, orang yang berkata ataupun telah mengucapkan la ilaha illallah. Inilah dia dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala tadi. Ini keberkatan iman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi sabdanya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Nabi kata, manusia yang paling bahagia, as'adun nas, as'ad ni yang terbahagia lah, isim tafdil, wazan af'alu. Jadi an-nas manusia, jadi manusia yang paling bahagia bisyafaati, dengan mendapat syafaatku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa? Man qal, ialah orang yang telah mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan perkataan itu, maksud dia khalisan, sepenuh hati, min qalbihi, maksudnya ikhlas daripada hatinya, atau nafsihi, ataupun daripada dirinya, dia akan bahagia pada hari kiamat. Apa itu? Iaitu daripada keberkatan iman adalah keampunan dari Rahimur Rahman. Kemudian seterusnya, min barakatil imani, daripada keberkatan iman, maksud iman tadi, fadilat kelebihan dia, at-tamkinu fil ard, maksud dia ketetapan di atas muka bumi, keteguhan. At-tamkin, mana keteguhan dan ketetapan di atas muka bumi, tidak goyah dan tidak dapat digoyahkan oleh orang lain. Kan? Di mana hidup maksudnya dia gagah, dia kuat, tak akan dikuasai oleh musuh-musuh di muka bumi. Seperti hari ni umat Islam kan dikuasai. Di merata tempat umat Islam ni dikuasai. Sama ada dari sudut ekonomi ke, dari sudut apakah, umat Islam itu dikuasai. Bukan mereka yang menguasai. Hatta negara umat Islam yang kaya raya ni pun mereka dikuasai. Fikrah dan minda mereka dikuasai oleh golongan Yahudi dan Nasrani, dan yang semakna dengannya ataupun yang sewaktu dengannya. Tamkin fil ard. Ada iman, ada tamkin. Ada iman, ada keteguhan.
kekuatan. Apa lagi nak terjemah? Makna kehebatan di atas muka bumi, maksudnya dipandang mulia. Orang tak akan perkotak-katikkan kita. Kan? Orang tak akan menghina kita, orang tak akan mempermain-mainkan kita. Kenapa? Kerana kita sudah bertamkin di muka bumi ini. Maksudnya dah ada keteguhan, ketetapan, kekuatan. Kan? Sumber daya diri yang hebat. Begitu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 55. Okay? Okey, kita boleh sini surah An-Nur surah An-Nur. Surah An-Nur. Ini. Ayat 55. Ini saya share kan. Di mana kita dengar dia baca sedap, saya baca tak sedap. Bagi orang baca sedap lah. Ya, suara yang merdu. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Okey. Itu dia, kan? Jadi kita tengok makna dia, wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman. Minkum, daripada kalangan kamu. Iman saja tak cukup. Dia mesti ada yang kedua, iaitu wa'amilus salihat, dan beramal salih. Mereka yang beriman dan mereka yang beramal salih, buat kebaikan. Ada iman, ada amal salih. Apa dia mereka dapat? Janji Tuhan itu, la yastakhlifannahum, Tuhan akan jadikan mereka sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi. Allah jadikan mereka itu sebagai pemerintah, penguasa yang melaksanakan, kan, di muka bumi. Kama, sebagaimana istakhlafa, sebagaimana dia telah melantik sebagai khalifah alladzina min qablihim, kepada orang-orang yang sebelum mereka. Ya. Jadi maknanya, ia ada iman, ada amal soleh, dia akan jadi penguasa di muka bumi. Ini Allah Ta'ala kata, kami dah bagi dah. Contohnya, kami dah bagi dah kepada orang-orang yang sebelum kamu, sebelum mereka tadi, untuk jadi penguasa di atas muka bumi. Ya Allah beri kekuasaan. Bila Allah beri kekuasaan, bukan takat kekuasaan, kemudian Allah akan beri tamkin tadi, ketetapan dan keteguhan. Wala yumakkinanna lahum. Kan? Dan kami akan teguhkan untuk mereka, kami akan tetapkan untuk mereka, tapak mereka, dinahum, agama mereka. Kami akan tetapkan untuk mereka agama mereka. Agama mereka yang mana? Allazi irtada lahum, agama yang Tuhan redha untuk mereka. Ya? Itu dia. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku redha untuk kamu Islam itu sebagai agama. Jadi Allah akan beri tamkin, ketetapan dan keteguhan untuk mereka pada agama mereka, iaitu agama yang dia redha untuk mereka, iaitu agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan tukar, Allah akan gantikan
selepas ketakutan mereka itu akan keamanan. Sebelum tu mereka takut-takut, risau, bimbang. Ini sebagaimana berlaku di fatrah Makkiyah, zaman sebelum hijrahnya Nabi SAW, kan umat Islam disiksa, dihina, akan dibunuh dan sebagainya, dipenjara, disakiti kan. Dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan, selepas itu Allah berikan kepada mereka amnan, iaitu keamanan, keteguhan, kelapangan. Ya'budunani, yang mana mereka akan beribadah hanya kepadaku, kata Allah, wala yusyriku bi syai'in, mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Itu dia. Wala yusyrikuna bi syai'in. Wa man kafara ba'da dhalika, dan barang siapa yang kafir, jadi engkar selepas itu, selepas demikian itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka lah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat dan berdosa tadi. Baik, jadi kata Syekh di sini hafizahullah, wa tatajalla hadhihi as-surah فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Jadi gambaran ini lagi jadi lebih jelas. Gambaran yang Allah sebut dalam ayat Quran tadi akan jadi lebih nyata dan jelas dengan apa? Dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, sami'tum bimadinatin, kamu telah mendengar di Madinah, dengan satu Madinah, dengan satu bandar, kan, satu bandar, janibun minha fil barri, yang mana satu bandar, satu kota itu sebahagiannya di daratan, wa janibun minha fil bahri, dan separuh lagi, sebahagian lagi berada di lautan. Bangunan tadi, bandar ataupun kota tadi, kan, dia tepi laut, separuh dia di daratan dan separuh lagi di laut, di air. Kamu pernah dengar tak? Sami'tum bi madinatin janibin minha janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Qalu na'am ya Rasulullah. Dia berkata, ya, kami pernah dengar Rasulullah SAW. Qala la taqumu sa'atu. Ini apa dia ni? Konstantinopel, kan? Di Turki itu kan, bandar Konstantinopel. Nabi kata, kan, mukjizat Nabi SAW, cerita benda gaib ni yang belum berlaku. La taqumu sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq, kan? Sehingga ia akan diserang oleh 70,000 daripada 70,000 tentera daripada keturunan Ishaq bin Yaqub. Siapa ni? Puak kulit putih ni lah ni, bangsa Rom ni, kan? Bangsa Amerika kot. Ni kan. Jadi gitu, Bani Ishaq. Fa idza ja'uha, kan? Apabila mereka datang, jadi maksud dia yang datang tadi, tentera Bani Ishaq ni daripada kaum muslimin lah, orang-orang yang Muslim yang beriman lah, begitu, daripada Bani Ishaq. Bani Ishaq ni bukan Bani Ismail, keturunan sebelah Ishaq, bukan bangsa Arab lah, bukan bangsa Arab. Kalau bangsa Arab, keturunan Bani Ismail, Nabi Ismail, ini Bani Ishaq, anak kepada Sarah, kan, alaihissalam. Baik, Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'idha ja'uha, apabila mereka mendatangi kota tersebut yang separuh di atas air dan separuh di atas daratan tu, nazalu, maka mereka pun turun, falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin, mereka tidak berperang dengan senjata dan mereka tidak menggunakan panah, pedang pun tak guna, panah pun tak guna. Dia guna apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka hanya ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu ahadu janibaihi, kan? Jadi maka runtuh satu bahagian,
Lepas sebut la ilaha illallah, wallahu akbar, runtuh satu bahagian tadi daripada kota tersebut. Ahadu janibaiha. Qala Thawr la a'lamuhu illa, kata Thawr, aku tidak mengetahui illa qala, melainkan dia berkata alladhi fil bahri, iaitu yang di bahagian laut itu runtuh. Thumma yaqulu, kemudian mereka sebut lagi la ilaha illallah wallahu akbar, maka runtuh pula satu bahagian lagi. Fayasqutu janibaha al-akhara, runtuh pula sebahagian lagi. Thumma yaquluna ats-tsalitsata, kemudian berkata lagi kali ketiga, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayufraju lahum, maka terbukalah ruang untuk mereka untuk masuk ke dalam kota tersebut. Fayadkhuluha, maka mereka pun masuklah dalam kota itu. Fayaghnamu, maka mereka mengambil harta rampasan. Mengambil harta rampasan yang terdapat dalam kota tersebut. Fabainama hum yaqtasimuna al-maghanim, ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, iz ja'ahumus sarikh, tiba-tiba mereka mendengar suatu suara yang menjerit, yang melaung. Yang mana suara itu kata apa? Inna ad-dajjala qad kharaja inna ad-dajjala qad kharaja. Suara tadi melaung kata, oh Dajjal dah keluar. Dajjal dah keluar. Waktu tu. Fayadrukuna kulla syai'in, maka mereka pun campak segala apa yang mereka pegang, kan? Wa yarji'un, dan mereka pun kembali ke rumah-rumah mereka, takut Dajjal ni pergi rumah mereka. Kan? Dajjal pergi ni maknanya jumpa dia hasut orang jadi pengikut dah. Suruh sembah dah. Maka mereka pun campaklah apa yang dia kumpul tadi daripada harta-harta rampasan perang, mereka pun balik ke rumah mereka. Semua yarji'un. Jadi gitu. Baik. Jadi hadis juga cerita tentang kemenangan. Keimanan itu akan membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Qala al-qadhi, kata al-qadhi yang Qadhi Iyad rahimahullah, kada huwa, beginilah ia fi jami' usul sahih, fi jami' usul sahih Muslim, dalam jami' usul, kan, dalam segala usul dalam kitab sahih Muslim. Min Bani Ishaq, maksudnya daripada Bani Ishaq. Qala, dia berkata, qala ba'duhum, kata sebahagian mereka, al-ma'ruf al-mahfuz, yang terpelihara, yang apa nama, ma'ruf dan terpelihara, min Bani Israel. Disebut kalimah itu yang apa nama, Bani Ishaq tu disebut dalam riwayat yang mahfuz, yang terpelihara ialah Bani Ismail. Disebut ni Bani Ismail pula. Tapi kalimah ni yang lebih yang terpelihara lah daripada sebutan tentang Bani Ishaq tu. Aku dah buat nombor 4 tu. Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Unzur dibaj syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Okay, ini. Ini khilaf. Disebut semua ada keturunan Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ishaq atau keturunan Nabi Ismail. Wa huwa alladhi yadullu alaihi al-hadith, yang mana ianya yang ditunjukkan oleh hadis ni, iaitu Bani Ismail, itu bahasa Arab, kan? Bahasa Arab yang dimaksudkan oleh hadis di atas, kan? Wa siyaquhu, dan lafaz hadis itu, li'annahu, karena sesungguhnya innama arada al-araba, yang mana dimaksudkanlah hadis itu adalah bangsanya adalah bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wa hadhihi al-madinatu, dan bandar itu adalah bandar Al-Qustantiniyah. Bandar Qustantiniyah. Itu kalau Konstantinopel lah, Konstantinopel. Fa'al al-muslim, maka kata orang Islam, in aradu at-tamkina fil ardi, kalau mereka menginginkan ketetapan, keteguhan di atas muka bumi, kelak yang tu ayatu bitauhid, naklah mereka laksanakan tauhid kepada Allah Ta'ala kamilan, dengan sempurna, kan, ghaira manqusin, tanpa mengurangkan sedikit pun, qabla ayu i'dadin, sebelum persediaan apa-apa persediaan pun, min ulumin, daripada ilmu pengetahuan, wa min adadin, dan daripada bilangan tentera, wa udadin, dan persiapan ketenteraan, senjata-senjata.
Fahadha al-fathu al-mansusu alaihi, maka kemenangan yang telah disebutkan oleh dalil di atas, fil hadis, dalam hadis di atas, biduni silahin, tanpa senjata yang zahir, tapi dia dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Hati tadi tersisip keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar keimanan. Gitu. Wa innama bitauhidil fu'la, hanya saja ia akan berfungsi dengan tauhid amali, tauhid yang diamalkan. Thumma al-qawla, kemudian tauhid yang perkataan, dan tauhid tadi tauhid perbuatan, ini tauhid perkataan. Fahuwa qadhaiful haqqi, dan dia adalah manjanik ataupun pelontar-pelontar kebenaran. Qadhaif, jamak qadhaf kan, qadhifun, min qulubin, maksudnya dia adalah qadhaif. Maksudnya qadhaif ni mesti kita panggil peluru berpandu boleh, meriam boleh, kan? Maksudnya yang melontarkan, yang menembak tadi kan. Min qulubin, tembakan yang keluar daripada hati, ya kan? Syahidat, yang telah menyaksikan, mempersaksikan annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Fafatahallahu laha, maka dengan itu Allah Ta'ala memberi kemenangan untuknya, untuk mereka. Ya. Wala ya'ti al-fathu li'aqwamin ashrabat qulubuhum asyirka wal bid'ata mahma atawhu min quwwatin, mahma utu min quwwatin. Di sini dijelaskan tidak akan ada kemenangan, sekali-kali tidak akan ada kemenangan untuk siapapun, kan? Jadi maknanya tak kisah siapapun, kemenangan tidak ada bagi kaum yang hati mereka telah diserapi oleh kesyirikan dan perkara-perkara bid'ah. Tak kisahlah macam mana kekuatan yang mereka diberikan, maka tidak akan ada kemenangan untuk mereka. Kenapa? Kerana tidak ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kerana ada bid'ah. Tiada tauhid dan ada bid'ah dan adanya kesyirikan, maka tidak akan ada kemenangan. Baik, seterusnya, wa min barakatil imani, dan daripada keberkatan keimanan, anna ahlal iman, bahawa orang-orang yang beriman, la yakhluduna finnar, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Wa in dakhaluha, walaupun mereka masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak kekal dalam neraka. Tadi kan, ini kelebihan keberkatan keimanan tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Sekejap, kita tolong. Okay, kita suruh dia bacakan untuk kita. Surah An-Nisa, An-Nisa 48. Oh, lambat. Okey. An-Nisa 48. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, tidak akan mengampunkan, ay yushraka bihi, bahawa disekutukan dengannya. Tak ada pengampunan bagi penyemutuan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan diampunkan bagi dia memberi keampunan bagi selain itu, selain syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang menyemutukan dengan Allah Ta'ala, faqad iftara, sebenarnya telah mengadakan pembohongan ataupun pendustaan
telah melakukan isman azima, dosa yang teramat besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa juga, surah ni juga ayat 31, ayat sebelum tu. Okey, di atas sikit, 31. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا Okey. Allah kata, in tajtanibu, jika kamu semua menjauhi, kan, menjauh, kan, apa nama, ijtanaba yajtanibu, daripada perkataan janaba, junub. Tidakkah orang berjunub itu dia menjauhi solat dan seterusnya, kan? Jadi maknanya, sekiranya kamu semua menjauhi kabaira ma tunhauna anhu, segala dosa-dosa besar yang kamu dilarang untuk melakukannya, kamu jauhkan benda-benda itu, kamu tak nak buat, apa kamu dapat? Jauhkan saja. Nukaffir, kami akan hapuskan, ankum, daripada kamu semua, sayyiatikum, segala dosa kamu. Nampak tak? Semata-mata menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan beri keampunan, Allah akan hapuskan segala dosa kita. Wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kamu mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, iaitu syurga. Kemudian, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apa Nabi bersabda? Yakhruju minan nar, akan keluar daripada neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan keluar daripada neraka. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin, dan dalam hatinya ada sewazan, ada setimbang syairah. Dengan syairah ni sehelai rambut betul, ataupun sesuatu yang amat kecil, min khairin, daripada kebaikan, benda yang teramat kecil daripada kebaikan. Dia akan keluar daripada neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu barratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka mereka yang mengatakan la ilaha illallah, dan dalam hatinya ada seberat kebaikan. Barrah ni benda yang amat kecil daripada kebaikan. Wa yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khairin. Akan keluar dari neraka mereka yang berkata la ilaha illallah, dan dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada kebaikan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar, akan keluar daripada neraka, man kana fi qalbihi, sesiapa yang dalam hatinya ada mithqalu dzarratin, sebesar zarah, minal iman, sebesar zarah daripada keimanan. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, faman syakka, barang siapa yang syak, ragu, falyaqra, bacalah ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi sebesar zarah tadi. Kemudian baik, sebesar zarah kebaikanlah hati dia, Allah akan keluarkan daripada
neraka. Ada sebesar zarah kebaikan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Abu Sa'id juga hari ini dia kata Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min al-iman. Akan keluar dari neraka orang yang sebesar zarah keimanan dalam hati dia. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, faman syakka, barang siapa yang ragu, yang syak, falyaqra, maka dia baca firman Allah Taala, inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menzalimi walaupun dengan sebesar zarah. Semua orang akan dapat hak dia daripada Allah Taala. Allah tidak menzalimi sesiapa pun. Baik. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya qala Rasulullah sallallahu yu'azzabu nas min ahli tauhid fi an-nar. Nabi kata akan ada disiksa juga sebahagian manusia daripada ahli tauhid akan disiksa dalam neraka, kan? Akan disiksa nanti hatta yakunu fiha hamaman, kan? Sehingga mereka menjadi rentung di dalam neraka tadi. Ya, dah jangka masa yang amat lama, tak tahulah berapa lama kan. Tapi Allah Ta'ala hendak menyelamatkan mereka daripada neraka, kan? Itu Nabi kata bila diazab sehingga mereka menjadi rentung, menjadi arang, thumma tudrikuhumur rahmah, kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala. Fayukhrajuna, lalu mereka dikeluarkan daripada neraka itu. Wa yutrahuna ala abwabil jannah, maka dicampakkan mereka itu di pintu-pintu syurga. Dicampakkan mereka di pintu syurga, dah jadi arang lah, dia pernah jadi arang, rentung lah, kan, tak nampak jadi orang lah pun, kan? Maka dicampakkan di pintu syurga. Qala, kata Nabi SAW, fayurashu alaihim ahlul jannah al-ma'a, maka ahli syurga menyiram ke atas mereka daripada air syurga. Ahli syurga siram atas mereka air daripada syurga, atas orang yang untung tadi lah. Fayanbutuna kama yanbutul ghutha'u, maka tumbuhlah mereka, kan? Kama yanbutul ghutha', sebagaimana tumbuhlah al-ghutha' ni, kama yanbutul ghutha', sebagaimana buih-buih tadi kan tumbuh padanya, akan dia panggil apa, buih-buih air tu yang tumbuh pada lumut-lumut dan kembang-kembang tu kan, tumbuh di air macam tu. Fi hamalati as-sail, sebagaimana yang kita lihat dalam arus air tadi, ada pokok-pokok, ada rumput-rumput yang tumbuh kan dalam arus air, gitu. Itulah keadaan mereka. Thumma yadkhulul jannah, kemudian mereka masuk ke dalam syurga. Itu contohnya. Mereka yang dari siksa dalam neraka daripada ahli tauhid nanti akan dikeluarkan daripada neraka, dan disiramkan dengan air syurga, lalu akan dimasukkan mereka ke dalam syurga. Begitu. Kemudian hadis seterusnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata, kata Nabi, apabila ahli syurga dah masuk dalam syurga, wa ahlun nari an-nara, dan ahli neraka masuk dalam neraka, yaqulullahu man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman fayukhrajuna qad imtahashu wa 'adu hamaman fayulqawna fi nahr al-hayat fayambutun kama tambutu al-habatu fi hamil as-sayl aw qala hamiyatu as-sayl. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. Okey. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ahli syurga masuk dalam syurga semuanya, ahli neraka masuk neraka semuanya, maka Allah Ta'ala kata, kan, siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman, maka adalah kamu semua keluarkan mereka daripada neraka, kan? Jadi maka dikeluarkanlah ahli neraka itu, kan, yang ada akidah itu, yang mana mereka yang mereka telah berubah menjadi arang, keluar neraka dan berubah jadi rentung, jadi arang lah. Maka dicampakkan mereka dalam sungai kehidupan dalam syurga, fi nahril hayat, dalam sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya tumbuhan di air itu,
Kan ada air yang mengalir tu kan, ada tumbuh-tumbuhan di atas air tadi kan. Itulah mereka tumbuh. Kan? Ataupun kata Nabi SAW, hamiyatus sail. Dan Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu semua melihat annaha bahawa ianya tumbuh kan, tambutu safra'a, tumbuh kekuningan, multawiyatan, dalam keadaan dia tu macam multawiyah. Kan? Maknanya tumbuh dalam keadaan bengkok-bengkok macam itulah. Kemudian yang seterusnya, wala qala wa la tamassun nar al-mu'min aslan lima rawahu Ibn. Dan kan ada juga orang beriman yang langsung tidak disambar oleh api neraka. Bukan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi maknanya itulah kita sampai di sini. Kita pada sinilah insya-Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kita tutuplah di sini lah. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi lah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.